أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat sidang jemaah dan juga para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Syukur yang tidak terhingga, yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita nak hitung, makna ayat Quran itu, kalaulah kita nak hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, kita tak mampu untuk membilang nikmat itu yang terlalu banyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa bersyukur. Dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum, tapi sebaliknya jika kamu kufur, ingatlah kata Allah, inna azabi lasyadid, azab aku ataupun azab Allah taala amatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang tidak lupa, tidak lalai dengan nikmat yang sangat-sangat banyak yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung kepada muka surat 225 ya, kitab yang daripada saya ni, iaitulah hadis yang ke-21, yang mana telah diletakkan tajuknya oleh pengarang, di antara malaikat juga ada yang bertugas mengisytiharkan kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibencinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم نادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila Allah kasihkan seseorang hambanya, Allah Ta'ala menyeru Jibril dengan berfirman, sesungguhnya Allah kasihkan si fulan, maka hendaklah engkau mengasihinya. Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya, sesungguhnya Allah kasihkan si fulan, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya.
Setelah itu orang yang tersebut dikasihi dan diberi sambutan di bumi. Dan apabila Allah Ta'ala bencikan seseorang hambanya, Allah memanggil Jibril serta berfirman, sesungguhnya aku bencikan si fulan, maka hendaklah engkau bencikan dia. Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit, katanya, sesungguhnya Allah bencikan si fulan, maka hendaklah kamu sekalian membencinya. Dengan itu penduduk langit pun membencinya. Setelah itu orang yang tersebut dibenci dan dipulaukan di bumi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia cerita kepada kita bagaimana tugas malaikat. Antara tugas malaikat yang dimainkan peranan oleh Jibril alaihi salam, ketua segala para malaikat, iaitulah apabila Allah kasih suka pada seorang hamba, dia panggil Jibril. Jibril, aku sayang kawan ni. Jibril pun isytihar pada penghuni langit, Allah Ta'ala kasih pada orang ni, maka naklah kamu kasih kepadanya. Begitulah sebaliknya bila Allah Ta'ala benci pada seseorang, Allah Ta'ala akan panggil Jibril bagi tahu, aku benci pada orang ni. Maka Jibril isytihar orang ni dibenci oleh Allah kepada penghuni langit. Kemudian sama juga selepas itu dibenci oleh penghuni langit dan dibenci oleh penghuni bumi. Apa kata pengarang? Hadis ini menerangkan bahawa sifat-sifat dan amalan, ya, amalan yang baik menyebabkan orang yang mempunyainya dikasihi Allah dan dikasihi oleh sekalian makhluk yang memahami baik dan buruk dari penduduk langit dan bumi. Demikian pula sebaliknya. Tujuan pengisytiharan kasih atau benci yang tersebut yang dibuat untuk orang itu ialah sebagai memberi nilai yang sewajarnya, supaya kesan kebaikan dan kejahatan itu dapat dirasai oleh orang yang mempunyainya dalam dunia ini sebelum ia menerimanya di akhirat kelak dengan sepenuhnya. Hadis ni dia cerita, kata pengarang, sifat-sifat amal-amal orang hak juru, orang hak baik, ya. Maka orang ni akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sayang ke dia, ya. Bila sayang ke dia, Allah Ta'ala minta kepada Jibril alaihi salam supaya isytihar orang-orang yang tertentu ini, si fulan ini, namanya siapa dia, kepada penghuni langit. Maka ianya akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitulah sebaliknya, kalau orang tu dibenci oleh Allah, ya, benci pada seorang hamba, Allah panggil Jibril, beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, aku tak suka kau orang ni, aku benci kepada si fulan. Maka Jibril pun akan isytihar pada penghuni langit, wahai penghuni langit, orang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sesungguhnya dia kata, orang ni Tuhan tak suka, orang ni Tuhan benci. Maka ketika itulah semua penghuni langit akan membencinya, ya. Penghuni langit akan benci pada orang tu, ya. Kemudian bila penghuni langit dibenci, maka ianya juga akan dibenci oleh penghuni bumi. Maknanya apabila seseorang itu dikasihi oleh Allah, penghuni langit akan suka, penghuni bumi akan suka.
Apabila ada sifat-sifat soleh pada dia, seorang yang bertakwa, bukan seorang yang penipu, orang yang berakhlak, orang yang baik, orang yang jujur dalam amal dia, maka orang ni menjadi kekasih Allah. Dan bukan setakat Allah Ta'ala, dia isytihar supaya Jibril bagi tahu orang ni aku sayang. Sama juga apabila penghuni langit tu kasih pada seorang, setelah diisytiharkan oleh Jibril alaihi salam, khabar, isytihar, iklan, kalau kita hari ni khabar, kita beritahu khabar, canang, orang ni juru, orang ni baik, Tuhan suka ke dia, Allah Ta'ala sayang ke orang ni, maka orang langit, penghuni langit suka kepada si fulan, orang tertentu ini, dan begitu juga penghuni bumi akan kasih dan sayang kepada dia. Begitulah sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu dibenci oleh Allah, Jibril akan dipanggil dan Allah Ta'ala bagi tahu, Jibril, aku benci kawan ni. Jibril akan isytihar kepada penghuni langit, Allah Ta'ala benci pada orang ni, mungkin dosa dia, mungkin kejahatan dia, mungkin kemungkaran dia, mungkin maksiat dia, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu semua penghuni langit akan benci pada seseorang, dan dia akan narak menjadi kebencian kepada penghuni bumi. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah, apabila kita lihat seseorang itu dikasihi oleh manusia, ramai orang sayang ke dia, itu tanda-tanda awal orang ini adalah manusia yang dikasihi oleh penghuni langit. Tetapi sebaliknya, tengok seorang tu orang benci, suka benci neraca kepada Allah, neraca kepada takwa kepada Allah, bukan neraca dunia, tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat seorang tu orang benci, gimana orang tak suka? Itu tanda-tanda awal bahawa berdasarkan hadis ini, sebenarnya di langit sana juga dibenci oleh penghuni-penghuni langit. Dia narak dan jakit bahawa kejahatan itu, kebencian itu berlaku juga kepada penghuni bumi. Na'udzubillah min zalik. Hadis ini memberi keinsafan kepada kita, kata pengarang, bahawa tujuan diisytiharkan, suka ke tak suka, oleh Jibril alaihi salam, supaya manusia itu sedar ada nilai, bahawa hidup ni ada nilai dia, bahawa hidup kita ni ada manusia hak juru, ada manusia hak tak juru, dan kalau hak juru, alhamdulillah, hak tak juru kena ingat bahawa dunia ni orang bercinta, akhirat lebih-lebih lagi. Kita pilih hak mana kita nak. Sama ada kita diisytiharkan nama kita sebagai orang yang dikasihi, orang yang dimuliakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi, ataupun sebaliknya, kita dihina di langit dan kita dihina di bumi. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis ini, kasih sayang, berdasarkan hadis ini, kebencian, dia puncanya berpunca daripada diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya sebut sokmo, saya ulang sokmo, kita mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita mampu. Sebab apa? Quran ada pada kita. Sebab apa? Hadis ada pada kita. Panduan-panduan syariat, panduan-panduan agama ada pada kita. Hak jahat pun ada juga di sekeliling kita, tapi dengan akal yang ada pada kita, dengan syarak yang ada pada kita, dengan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan daripada Quran, kita masih ikut nafsu, kita masih pilih hak dak juru, maka kita layak dibenci oleh Allah, dibenci oleh penghuni langit, dibenci oleh penghuni bumi. Na'udzubillah min zalik. Kita yang pilih, tuan-tuan, bukan orang lain. Saya ingatkan diri saya, muhasabah kepada diri saya, muhasabah kepada tuan-tuan. Hadis bagi tahu kepada kita jelas. Kenapa, tuan-tuan,
manusia ni dibenci oleh manusia lain. Kenapa seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa seseorang itu dibenci oleh penghuni langit? Kenapa seseorang itu dibenci oleh penghuni bumi? Antaranya sebab apa tuan-tuan? Banyak hadis-hadis cerita kepada kita, banyak Quran cerita kepada kita ayat-ayatnya. Antaranya ialah apabila seorang tu suka buat maksiat. Maksiat. Orang buat maksiat, hati dia kotor. Orang yang melakukan maksiat, hubungannya tidak baik dengan Allah. Sebab tu syariat tuntutan orang yang buat maksiat, orang yang berdosa, dia kena bertaubat. Fauran, kata Imam Ghazali, segera, tak boleh tangguh. Kewajipan orang yang melakukan dosa, kewajipan orang yang melakukan maksiat, dia kena segera bertaubat dan beristighfar. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab sombong. Orang sombong ni orang tak suka. Allah Ta'ala tak suka, manusia tak suka, hatta binatang pun tak suka orang yang sombong, orang yang berlagak. Sebab tu Quran ajar kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong, takabur. Ini perangai orang yang sombong, manusia tak suka. Dia jakit daripada penghuni langit tak suka, Allah Ta'ala tak suka, maka dia akan turun ke bumi, manusia jadi tak suka. Itu berdasarkan hadis ini. Sebabnya antaranya sombong. Sebab apa manusia sombong? Sebab harta banyak kadang-kadang sombong. Masa tak ada piti, ajuh, jumpa orang assalamualaikum, jumpa orang kat tangan jauh lagi, ada piti lebih sikit pada orang, dah ingat dah. Nak zaman ni ramai orang cepat jadi jutawan. Ramai jutawan, kerja ambil tanah jadi jutawan sekelip mata, kerja ambil rumah jutawan sekelip mata. Lupa dah masa susah. Sebab apa manusia dia sombong? Sebab ada pakat. Masa belum boleh gelaran, masa boleh pangkat, tak ada benda orang biasa, gawar biasa, baik dengan orang, naik pakat je, gelaran je ada, agah lalu. Ini perangai manusia, dia lupa. Nak bawa ke mana gelaran, nak bawa ke mana sanjungan, semua mati dalam kubur. Yang dibawa apa dia? Kain putih tu juga. Tak ada bawa rumah berjuta-juta, tak ada. Tak ada bawa kereta besar, pakat tak ada. Semua sebaya je kain putih belaka. Ini kita kena insaf, ya. Kemudian kenapa manusia sombong? Yang menyebabkan manusia lain benci kepada orang-orang ni, itulah antaranya dia ambil hak orang. Ambil hak orang ataupun zalim pada manusia lain. Orang yang macam ini tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Jibril, tidak disukai oleh penghuni langit, dan tidak akan disukai oleh penghuni bumi. Orang yang ambil hak orang, banyak harta orang, duit orang, tanah orang, kebun orang, tak kira lah apa saja hak orang. Kalau kita ambil, maka dia kata orang ini akan dibenci oleh penghuni langit, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau parok sangat, teruk sangat, akan dibenci oleh penghuni bumi. Kemudian kenapa manusia dibenci lagi? Itulah kerana adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan manusia lain. Orang percaya ke dia tapi dia khianat, orang marah, ya. Percaya kepada dia tapi khianat, orang ini akan dibenci oleh manusia lain. Sebab tu pengkhianatan ini ialah satu dosa yang sangat dahsyat. Ini antara sebab manusia dibenci, ada sifat khianat. Kemudian tidak adil, sifat tidak adil, ataupun dalam menjalankan tugas dia melakukan tugas secara tidak betul. Biasa berlaku kepada orang yang ada kuasa, pihak penguasa. Ada kuasa pada dia, dia buat lebih kurang. Orang tak suka. Depan orang tunduk belaka, ya encik, apa khabar encik, hormat. Belakang orang supah. Tidak ada keberkatan dalam hidup dia.
Puncanya apa? Dia sendiri. Dan apabila dia dibenci, sebenarnya dia nerak. Sebelum tu dibenci oleh penghuni langit, sebelum tu dibenci oleh Jibril, sebelum tu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Perangai dia yang tidak berlaku adil. Kalau dia ketua tak berlaku adil, akan dibenci oleh orang bawah dia. Kalau dia ketua organisasi tak berlaku adil, akan dibenci oleh orang bawah dia. Kalau dia ketua kampung, sama je, orang kampung tak suka. Kalau dia pengerusi ni, semua orang benci. Sebab apa? Dia tidak melaksanakannya secara adil, secara baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifat buruk ini. Kita bimbang, takut dan bimbang kita dibenci oleh Allah, dibenci oleh Jibril, dibenci oleh penghuni langit, dan dibenci oleh penghuni bumi. Na'udzubillah min zalik. Itu hadis yang ke-21. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rawahul jamaah. Baik. Hadis ke-22 ini diberi tajuk oleh pengarang, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan turut mengucapkan amin. Antara malaikat-malaikat ni ada tugas dia sebut apa? Amin. Perkenankanlah. Okay, apa makna hadis yang kita baca tadi? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama, kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Rawahul jamaah. Hadis ni rawahul jamaah. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dalam ilmu hadis, ia dimaksudkan dengan riwayat jamaah ini, kata antaranya disebut oleh ulama hadis, dia kata apabila disebut rawahul jamaah, biasa rawahul Bukhari, rawah Muslim, rawah Tirmizi dan sebagainya. Kalau disebut rawahu jamaahnya, maksud ni ialah antaranya termasuk di situ Imam Malik, termasuk itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Itu satu pandangan. Ada pandangan lain kata yang dimaksudkan diriwayatkan oleh jamaah ini, diriwayat oleh ramai ini, ia termasuk Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Maknanya diriwayatkan oleh sahibus sunan, riwayatkan oleh imam-imam yang terkenal dalam meriwayatkan hadis. Maknanya hadis ni sangat kuat. Kemudian disambung, lepas tu disambung hadis 23 berkaitan tajuk yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang kamu mengucap amin dan malaikat di langit pun mengucapnya, yakni ucap amin, serta berbetulan pula masa ucapan itu satu sama lain, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini tuan-tuan, kelebihan orang yang sebut amin dalam sembahyang. Ketika imam baca Fatihah, habis saja ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam pun baca amin, kita sekali dengan dia amin. Ataupun masa kita sebut amin tu bersama dengan sebutan malaikat, amin juga. Ada malaikat bila dengar ayat
surah Fatihah ini dia akan baca amin, imam baca amin, kita baca amin, dia baca amin juga. Kata hadis ini, kalau berpetulan sama dengan amin malaikat, sama, dok lari sikit, sama, malaikat sebut amin, kita pun nama sebut amin, antara hadis kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Itu kelebihan dia. Okey, tengok apa yang ditulis oleh pengarang. Bacaan amin selepas bacaan Fatihah, lebih-lebih lagi yang dibaca oleh imam sembahyang, sangat besar tujuannya, kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan juga memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, iaitu perkara-perkara yang tidak dapat dinilai, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat memberinya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Perkataan amin itu pula bermaksud memohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga segala permohonan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkannya. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka bacaan amin dibaca juga oleh malaikat di langit, dan dengan yang demikian menjadilah saat bacaan amin suatu saat yang mulia, saat yang terbuka pintu keampunan Allah, saat terbuka pintu keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Oleh itu, amatlah baik bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya. Demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah, supaya terkena dengan saat bacaan amin daripada malaikat, dan dengan itu termasuklah ia dari orang-orang yang beroleh keampunan Allah. Jadi antara tugas malaikat ini ialah dia akan sebut amin bila orang tu baca Fatihah. Dan sebut jelas dalam hadis ini, antaranya bila imam baca Fatihah. Hadis ni kata bagaimana? Idza ammanal imamu fa aminu, kata Rasulullah. Bila tu imam tu baca sebut amin, mu sebut sama amin. Fa aminu iman. Aminkan dia. Maknanya amin ni ialah supaya kita berdoa kepada Allah, makbulkan, perkenankan. Sebab dalam Fatihah, kita baca Fatihah setiap rakaat. Tidak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Setiap rakaat, daripada awal sampai akhir Fatihah itu berbagai-bagai benda di dalam dia. Doa pun ada, suci Allah Ta'ala pun ada, bersihkan diri daripada syirik, bersihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada syirik, bersihkan iman kita, takwa kita, akur bahawa Allah Ta'ala itu dialah Raja segala-galanya, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai dunia, menguasai akhirat. Dan dalam Fatihah juga kita memohon kepada Allah supaya diberi jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita minta kepada Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada golongan Yahudi, daripada golongan Nasrani. Bila kita minta semua benda ini, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihah itu dibagi dua. Hadis Qudsi, satu untuk aku, kata Allah, satu untuk hamba-Ku. Satu puji-pujian bagi Allah, kesucian bagi Allah, kemuliaan bagi Allah yang pertamanya. Bahagian yang kedua ialah hak hamba-Ku, dia minta berbagai-bagai. Maka sebab itulah selepas kita baca Fatihah, imam akan baca amin. Maka ketika itu dituntut, kata Rasulullah, fa aminu, aminlah bersama-sama dengan imam. Dan kalau kita baca Fatihah, baca amin. Hadis yang kedua tadi kata, beritahu kepada kita, kalau menepati sama dengan amin malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk baca amin, untuk sebut amin tadi,
maka kata Rasulullah dalam hadis kita baca tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Itu hebat orang solat, tuan-tuan. Itu lebihnya orang yang baca Fatihah. Maknanya kalau menepati amin malaikat kata amin, kita masa baca amin juga, diampunkan dosa kita ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Ini dosa-dosa bukan dosa besar lah, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar berhajat pada taubat dan sebagainya. Maknanya kelebihan yang Tuhan beri kepada kita terlalu banyak. Kita ambil wuduk, tuan-tuan, nak semayang, gugur dah dosa. Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata gugurnya dosa orang yang berwuduk itu bersama gugurnya air-air daripada celah kukunya hinggalah kepada titisan-titisan yang terakhir. Gugur bersama air sembahyang itu dosa-dosanya. Lepas tu berjalan pula ke masjid, gugur lagi dosanya. Likulli khutwah, kata Rasulullah, setiap langkah itu digugurkan dosanya, diangkatkan darjatnya, ampun lagi dosa kita. Bila sembahyang baca Fatihah, dapat amin bersama malaikat, sama-sama amin kita dengan amin malaikat, dok lari, timing dia sama, gugur lagi dosa kita. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, orang yang jaga sembahyang ini sangat mulia di sisi Allah. Sebab tu kita beritahu dalam kuliah kita sebelum ini, antara amal yang mula-mula dihitung, amal yang pertamanya dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, apa dia tuan-tuan? Iaitulah as-salah, sembahyang. Sebab sembahyang ini sangat hebat. Dan sembahyang yang hebat itu bukan sekadar sembahyang zahirnya saja, tetapi sembahyang yang disebut dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang sembahyangnya khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, itulah orang-orang yang qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah, sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan buka surah Mukmin, surah Mukminun. Sifat yang pertama Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ialah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Macam mana nak khusyuk kalau tak sembahyang? Maknanya kena sembahyang baru dapat khusyuk. Maka beruntunglah orang yang boleh khusyuk dalam sembahyangnya. Mereka ini akan menjadi kekasih Allah. Mereka ini akan digugurkan dosanya. Mereka ini akan dilapangkan rezekinya. Mereka ini akan diberi keberkatan dunia dan akhiratnya. Tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusahalah untuk menjadikan solat kita solat yang terbaik. Setiap kali sembahyang kita mesti berazam sebelum takbiratul ihram, berdoa dan berazamlah supaya sembahyang aku kali ini aku nak jadikannya solat yang terbaik, solat yang paling khusyuk, lahir daripada kebersihan hati. Lahir daripada kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu sembahyang kita akan dipandang oleh Allah. Sembahyang tadi akan diangkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang yang akan diangkat ke langit dengan penuh cahaya. Solat yang bercahaya, bukan solat yang kelam, gelap gelita, kata Rasulullah.
yang dihumban balik kepada tuannya. Na'udzubillah. Sebab itulah saya ingatkan diri saya, kepada tuan-tuan, kepada kita semua, biarlah solat kita setiap kali kita buat, kita berazam, kita berdoa kepada Allah supaya tidak diberi gangguan oleh Allah. Kekuatan kita solat supaya Tuhan lindung kita daripada ganggu oleh syaitan, bisikan-bisikan, lintasan-lintasan yang jahat yang boleh mengganggu hubungan kita direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat memberi kekuatan kepada baginda dan kepada orang beriman. Rasulullah bila dia nak rehat, minda dia nak rehat, apa dia akan kata? Dia kata, Bilal, arihna ya Bilal bis salah. Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Maknanya azan. Kekuatan bagi seorang mukmin, kekuatan bagi orang yang beriman bila dia jaga salat. Apa kata pengarang lagi? Peringatan. Kalimah amin tidak patut dipanjangkan alif hamzahnya lebih daripada 2 harakat, kerana menurut bahasa Arab kalimah amin yang bermakna perkenankanlah permohonanku ya Tuhanku tidak pernah dipanjangkan lebih daripada 2 harakat alif hamzahnya. Tuan-tuan, ni kata pengarang, jangan kita panjangkan kalimah amin itu, dia lebih daripada 2 harakat. Kalimah apa dia tuan-tuan? Tu amin, amin. Jangan amin. Tu berat. Jangan. Salah dari sudut menyanggahi, dari sudut kaedahnya. Jangan bagi lebih. Tu jangan lebih pada 2 harakat. 2 pergerakan jari yang sederhana. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu je. Jangan amin. Tu tak kena. Ada setengah-setengah tu sadu pula. Amin. Payah. Jaga. Benda tu simple tapi menyanggahi kaedah yang sebenarnya. Juga kalimah itu jangan dilafazkan dengan berlebihan nyaringnya, kata pengarang. Jangan kuat da'ah, kerana perbuatan yang demikian adalah berlawanan dengan maksud yang terkandung pada ayat 110 surah Al-Isra. Jangan baca kuat da'ah siapa bergegar, siapa maknanya menyanggahi adab. Kalau tengok surah Al-Isra, apa kata Allah? Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Artinya, maksudnya, katakanlah, serulah Allah atas serulah Ar-Rahman. Qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman, serulah Allah, serulah Ar-Rahman, dengan nama mana yang kamu seru dia mempunyai asmaul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu, kata Allah, wala tajhar, janganlah kamu, kata Allah, mengeraskan suaramu, maknanya kuat, nyaring dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, rendah doa, kata Allah, janganlah terlalu rendah, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ambil hak tengah-tengah, sederhana. Carilah jalan tengah di antara keduanya. Maksudnya, apabila kita baca Quran dalam sembahyang, kita baca doa dalam sembahyang, jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat, jangan terlalu nyaring, dan jangan slow doa, perlahan doa, perlahan sangat, tetapi sekadar didengar oleh makmum. Kalau kita jadi imam, maknanya jangan over sangat. Jadi janganlah kalau kita imam jadi baca amin, kita baca siapa kuat berdoa,
berderohong, tak. Itu adab kita dilarang, supaya jangan tinggikan suara dalam sembahyang kita. Jadi kalau kita lihat hadis yang kita baca pada malam ini, antaranya menjelaskan kepada kita bahawa orang yang dikasihi oleh Allah, dia ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Saya dah cerita tadi, banyak sebab-sebab manusia ni dibenci oleh Allah, dibenci oleh Jibril, dibenci oleh penghuni langit, dibenci oleh penghuni bumi. Ya, kita cuba jaga supaya kita terpelihara daripada perangai dan sifat-sifat yang tidak baik ini. Kemudian hadis yang kedua kita baca tadi berkaitan, hadis kedua, hadis ketiga berkaitan bagaimana di sana adanya malaikat yang mengaminkan Fatihah yang kita baca. Dan Nabi sebut jelas dalam hadis ini, bila kita baca, kita bersama dalam sembahyang jemaah, maka aminlah dengan imam. Kalau menepati bersama-sama tu juga menepati amin yang disebut oleh malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya oleh kita kepada kita semua ni, dosa-dosa yang telah lalu. Dan diingatkan kepada kita bila kita baca amin, antara adabnya janganlah baca itu terlalu panjang, lebih pada 2 harakat. Sepatutnya 2 harakat saja. Amin, min tu boleh panjang, tapi tu jangan baca panjang, macam mana saya buat contoh tadi. Dan begitu juga bila kita baca amin, jangan terlalu kuat, baca sekadar antara, tak terlalu nyaring dan tidak terlalu perlahan. Itu adab yang diajar kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa boleh jaga sembahyang jemaah, sebab kelebihan terlalu banyak. Saya sebut tadi, daripada rumah, daripada wuduk, gugur dah dosa kita, berjalan gugur lagi, sembahyang gugur lagi. Allahu Akbar. Maka sebab itulah bila kita buat benda baik, jangan berpada kita seorang, ajak kawan-kawan sembahyang jemaah, ajak anak-anak sembahyang jemaah, ajak cucu-cucu cicit kita sembahyang jemaah. Biar apa? Biar kebaikan yang kita rasa itu, yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga boleh pada orang lain. Orang mukmin dia nak, kalau dia buat baik, dia nak orang lain baik macam dia juga. Dia tak tamak. Itu orang yang beriman, orang yang ikhlas. Dia nak jadikan diri dia ini orang yang baik, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dapat doa daripada para malaikat, dapat doa dia kebaikan daripada manusia, dan mudah-mudahan kehidupan dia dunia dan akhirat kita akan mendapat kebaikan, mendapat sanjungan, mendapat doa daripada penghuni langit, mendapat doa daripada penghuni bumi, insya-Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah pada minggu yang akan datang, kita akan sambung masih lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan tugas-tugas malaikat, tugas-tugas malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka ini, yang tidak pernah lawan, yang tidak pernah menyanggahi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.